يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, law ataita Abdullah ibna Ubay, qal fantalaqa ilayhi wa rakiba himara wa antalaqa al-muslimun وهي أرض سبخة فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني فوالله لقد أذاني نتن حمارك فقال رجل من الأنصار والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك قال فغضب لعبد الله رجل من قومه قال فغضب لكل واحد منهما أصحابه قال فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي وبالنعال قال فبلغنا أنها نزلت فيهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما سورة الحجرة ayat 9. Hadis ni tuan-tuan riwayat daripada Imam Muslim. Kata Anas bin Malik, dia kata ada satu orang di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusulkan kepada Nabi supaya pergi melawan Abdullah bin Ubay bin Salul yang di saat tu tengah sakit. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul ni tuan-tuan? Dia ni merupakan orang munafik, ketua munafik. Walaupun dia ni benci kepada Nabi, walaupun dalam hati dia ni begitu marah, dendam terhadap Nabi, tetapi yang kata Nabi SAW, dia tak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Sahabat Nabi mengusulkan kepada Nabi supaya Nabi kalau boleh pergi menziarahi Abdullah bin Ubay. Maka Anas kata, fantalaqa ilaihi wa rakiba himara. Nabi pun dengar kata sahabat ni pesan kat dia macam tu, dia terus pi naik himar, naik keldai dia, dan disertai bersama dengan dia sahabat-sahabat yang lain duk ikut belakang. Rupa-rupanya rumah yang kata rumah Abdullah bin Ubay bin Salul ni wahya ardun sabakhah. Rumah dia ni duduk di tanah yang gersang. Makna dia duduk di tempat yang orang tak duduk. Jauh rumah dia ni. Nak pergi rumah dia pun payah juga. Sabakhah makna dia gersang. Dan ketika mana falamma atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi sampai di rumah Abdullah bin Ubay bin Salul bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, tiba-tiba Abdullah bin Ubay ni dia keluar daripada rumah tu, dia terus jerkah Nabi. Nabi baru gaya sampai di rumah, dia keluar, dia terus kata kat Nabi, dia kata ilaika anni, dia kata hampir sana, dia kata ilaika anni makna dia hampir jauh daripada aku, beramboi hamai buat apa ni. Macam tu tuan-tuan, marahnya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan takat dia jerkah Nabi, bukan takat dia herdik Nabi, dia qiyau dekat Nabi, dia kata lagi kepada Nabi,
Dia kata fa wallahi laqad adhani natnu himarik. Dia kata hang tahu tak bau keldai hang ni dah menyakiti aku. Marah sungguh lah tu. Bukanlah bau keldai tu bagi sakit kat dia, tapi nak abang kata marah sungguh. Macam kita kalau musuh dengan seseorang, tak cakap, duk marah, kita marah kat dia, dia marah kat kita. Kita duduk kedai, duduk minum, dengar bunyi mutu dia apa kita rasa tak sedap lah. Kan? Kira duduk minum baru sekerat, tengok-tengok dengar bunyi mutu ni macam bunyi mutu kawan nak kita marah ni. Dia pun dia telan ayak bagi cepat. Memang bayang-bayang lagu tu dia mangkit pergi. Dia jadi tak sedap hati. Nampak tuan-tuan? Macam inilah juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Bila Nabi kena derekah macam tu, maka kata seorang sahabat di kalangan orang Ansar di belakang Nabi. Sahabat tu terus derekah balik Abdullah bin Ubay bin Salul. Sahabat tu kata, wallahi lihimaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan minka. Nak cari pasal. Sahabat tu kata, demi Allah, bau yang kata himar Nabi ni lebih wangi daripada badan hang. Nak kira cari tu, nak cari masalah tu. Hak tadi Abdullah bin Ubay maki Nabi. Nabi tak kata apa, Nabi senyap. Tiba-tiba sahabat Nabi pula duk piringan mulut pi balas balik apa yang Abdullah bin Ubay bin Salul kata. Dia kata kepada Abdullah bin Ubay, demi Allah, ni yang kata keldai Nabi, bau keldai Nabi ni lebih baik daripada bau badan hang. Kasar sungguh dia pun. Faghadiba li'abdillahi rajulun min qaumih faghadiba likulli wahidin minhuma ashabuh. Oh, nak jadi lagi ramai, pok-pok tu pakat turun daripada keldai. Mereka turun pergi ke depan rumah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay pula, sahabat-sahabat dia ada dalam rumah dia. Ada dua puak. Apa tuan-tuan? Makna dia dua puak ni pergi tang mana pun mesti ada ni. Satu puak setuju, satu puak tak setuju. Dia mesti ada sampai bila-bila. Dia tak boleh satu seorang ni kira orang semua setuju. Tak boleh, dia tak boleh jadi lagu tu. Dia mesti seorang ni mesti ada tak setuju, mesti ada yang setuju. Terus orang daripada rumah Abdullah bin Ubay pun lari keluar pakai bergaduh. Dan kata Anas bin Malik, fakana bainahum darbun bil jarid. Ada di kalangan mereka yang duk bergaduh sambil duk katuk, pegang pelepah kurma, duk katuk antara satu sama lain. Hak mana dan nampak kok kayu tengah dua kayu tu pakai katuk. Dan ada di kalangan mereka yang wabil aidi, yang duk bergaduh menggunakan tangan, kira duk bertumbuk guna tangan ni. Dan ada lagi di kalangan mereka dalam 4-5 orang hak duk bergaduh tu bin ni'al, mereka guna kasut, pegang kasut katuk. Tuan-tuan duk bergaduh macam tu. Disebabkan peristiwa itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-9. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Tuhan kata apa? Sekiranya ada dua golongan orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sedang berperang antara satu sama lain, fa aslihu bainahuma, kita jadilah orang yang duduk tengah-tengah yang memperdamaikan di antara dua puak ni. Mana dia apa tuan-tuan? Ayat ni suruh Nabi jangan masuk campur, jangan duduk tang mana pun, golongan dia ke golongan kau tu dah, tapi jadilah orang tengah-tengah yang memperdamaikan di antara orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang tu cerita sikit tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Dalam hadis yang lain perincian daripada tu, riwayat daripada Urwah, kata dia anna Usamah bin Zaid akhbarahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam rakiba himara alaihi ikafun tahtahu qatifatun fadakiyah wa ardafa wara'ahu Usamah wa huwa ya'udu Sa' ibn Ubadah
في بني الحارث بن الخزرج وذاك قبل وقعة بدر حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فيهم عبد الله ابن أبي وفي المجلس عبد الله ابن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة دابة خمر عبد الله ابن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله ابن أبي أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه فقال عبد الله ابن رواحة اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك قال فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا قال أعف عنه يا رسول الله واصفح فوالله أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرك بذلك فذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis sahih rawahul Muslim. Dalam hadis yang agak panjang kita baca ni huraian sikit tentang perangai Abdullah bin Ubay. Kata Urwah, dia kata Usamah bin Zaid yang meriwayatkan hadis ni, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia duk tunggang kuda, duk tunggang himar. Himaran makna dia keldai. Duk tunggang keldai dan bersama dengan dia ada beberapa orang sahabat. Di belakang Nabi itu adalah Usamah bin Zaid, iaitu anak kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah anak angkat Nabi. Usamah bin Zaid juga diambil juga oleh Nabi sebagai anak angkat. Nabi dan beberapa orang sahabat, antara dia Usamah bin Zaid, mereka ni duk bawa keldai dalam perjalanan nak pi tengok seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Mereka nak pi rumah Sa'ad bin Ubadah. Dia ni merupakan Bani Harith Al-Khazraj. Dia ni orang Khazraj. Wadhaka qabla waqa'ah Badr. Waktu tu belum berlaku lagi perang Badar. Ketika mana Nabi SAW duk naik kuda, duk naik keldai dengan beberapa orang sahabat, tiba-tiba lalu di kedai, kalau bahasa kita, lalu di kedai yang dalam kedai tu ada orang Islam, ada orang musyrikin yang menyembah berhala, dan ada orang Yahudi tepi jalan tu. Nabi lalu kot tu, tiba-tiba dalam kedai tu ada 3 golongan, orang Islam, orang musyrikin, lepas tu orang Yahudi. Dan golongan hak 3 ni pula ada 2 puak. Satu puak yang duduk dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, dan satu puak lagi duduk dengan Abdullah bin Rawahah. Kedai makan, tuan-tuan.
Bila Nabi SAW kebetulan Nabi lalu, falamma ghashiyat al-majlisa ajajatu dabah, waktu Nabi lalu dengan keldai Nabi dengan beberapa orang sahabat, tiba-tiba naik debu. Derah lah kot bawa keldai tu, naik debu. Bila naik debu, yang kata Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia khammara anfuh, dia ambil kain dia tutup hidung dia. Macam kita kalau debu kita tutup hidung kita, kadang dengan baju kita tutup, dia tutup kain di hidung dia. Kemudian dia kata, qala la tughabbiru, dia jerkah Nabi yang tengah duduk naik keldai ni duduk tepi jalan ni, gedebeh kepala samsing. Dia nampak Nabi naik mereka, dia jerkah, la tughabbiru, maknanya dia, woi debu, dia kata. Oh tuan-tuan, samsing sungai burung ada tengah tu, tak ada, sebab tak ada debu. Dia naik dekat Nabi, naik dia jerkah Nabi, la tughabbiru, dia kata, debu ni, dia kata. Bila dah kata macam tu, fasallama alaihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun terus break keldai dia. Macam mana break tak tahu lah. Nabi berhenti keldai, fasallama alaihim, Nabi terus angkat tangan bagi salam. Makna dia, Nabi bukan gedebeh punya orang. Kalau gedebeh turun tumbuk lah. Nabi berhenti, Nabi bagi salam, assalamualaikum, Nabi kata. Summa waqafa, kemudian Nabi pun turun berdiri, fanazala, Nabi turun, fada'ahum ilallahi wa qara'a alaihimul Quran, Nabi pun pi salam-salam dengan depa, Nabi dakwah depa kepada agama Allah. Allahu akbar. Kan Nabi tanya sihat ke tak apa semua ni, Nabi kata jom, hak mana tak semayang apa semua jom kita pi semayang, hak mana belum lagi sembah Allah jom kita sembah Allah. Lalu Nabi baca 2-3 potong ayat Quran di kedai tu. Ni yang kata Nabi ni tuan-tuan. Kita marah-marah juga kat orang, hak mana tak mai semayang maghrib tu jerkah juga, tapi pi dakwah kat depa dak. Kira duk hingang ke masjid pi kat depa ke, pak-pak ni bukan boleh pi, dia buat ayat tu kan, pi dak pun, pi dulu kan, pi turun, pi salam dengan depa, pi tanya apa habang depa, awak yang duduk di waktu maghrib ni pasal apa tak pi ke masjid, lagu tu nak pi tahu apa masalah depa, kita ajak depa mai. Faqala Abdullah ibnu Ubay, Abdullah ibnu Ubay bin Salul pun bila dah Nabi duduk bagi ceramah dekat depa, do nasihat kat depa, dia pun mai satu marah. Dia kata ayyuhal mar'u, dia kata ni budak kanyak, dia buah budak kanyak dekat Nabi. Ayyuhal mar'u, nama dia ni budak kanyak, dia kata al mar'u, mar'u ni maksud dia budak, ni budak kanyak, dia kata la ahsana min hadha, dia kata hang duk ceramah, hang duk bagi nasihat apa semua ni, tak ada lagi ke hak lagi bagus daripada hak ni? Tu marah ni tuan-tuan. In kana ma taqulu haqqa fala tu'dhina fi majalisina, dia kata kalau hang duk ajak kami ni satu benda hak betul, hang jangan duk kacau ni kedai ni, dia kata. Kalau betul yang hang kata tentang agama, hang duk ajak buat baik, semua benda ni betul, hang jangan kacau ni, kami tengah duduk di kedai, kami tengah duk minum, kami tengah duk makan, hang duk kacau pasal apa? Marah. Dia kata apa lagi? Warja' ila rahlik, dia kata lah ni, hang kalau hang nak ceramah, bahasa kita lah, kalau hang nak ceramah, hampir tempat ceramah, hampir di masjid, ni kedai makan, ni bukan tempat ceramah. Tuan-tuan, cerita ni hak duk ada di zaman kita ni, dia ulang balik aja cerita Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Hak ada hak kita ni bukan Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Bahalul lagi banyak duk ada zaman kita ni. Orang duk mai ajak pergi masjid apa semua, hampa duk kira ajak pergi masjid, hampa duk bagi apa kan, biasalah zaman Nabi pun Nabi duk kena macam tu dah. Bila mai zaman kita dia ulang cerita aja, cuma bukan orang Arab lah, yang tu aja. Abdullah bin Ubay bin Salul kata kada irji' ila rahlik, dia kata ni hampir balik dekat keluarga hang, hampir ceramah dekat keluarga hang,
faman ja'aka minna faqsus alai. Kalau siapa yang mai dekat hang, mai minta nasihat dekat hang, mai duk tanya hang tentang agama, hang ceramah kat depa bagi puai-puai. Yang tu baru betul. Tang ni bukan tempat ceramah. Tang ni tempat kami relax. Tang ni tempat kami saja nak release tension. Oi, tu bahasa Arab tu, bahasa orang putih tu. Abdullah bin Ubay tak gunalah bahasa tu, saya lah guna. Faqala Abdullah ibn Rawahah, dalam ramai-ramai mereka pun ada orang yang bagus. Sebab dia Abdullah ibn Rawahah, dia pun duk tengok Abdullah bin Ubay duk hantam Nabi sakan sangat, dia pun turi-turi mangkit, dia kata ya Rasulullah, dia kata memang tang ni. Jangan duk kira dengan mereka. Kalau mereka tak mau, dia kata apa? Dia kata meh duduk fi majalisina fa inna nuhibbu lak. Tak, kalau mereka tak mau, hak tu mereka punya pasal. Puak-puak ni memang tak mau, lah meh duduk dengan kami. Kami suka dengar ceramah, cerita mereka kami. Tuan-tuan, dua puak juga. Nampak tak? Dalam satu kedai pun, walaupun semua pakai minum teh tarik, bukan semua sepakat. Nampak tak? Ada satu golongan yang suka, ada satu golongan tak suka. Abdullah ibn Rawahah mai panggil mai duduk tang ni. Qala fastabbal muslimun wal musyrikun wal yahud hatta hammu an yatawathabu. Bila Abdullah ibn Rawahah panggil Nabi duduk dengan dia, duduk dengan kelompok dia, puak-puak tu pun pakat bangkit tepuk meja. Tepuk meja, yang hampa duk bela dia sangat pasal apa? Dia mula nak jadi ramai, kata orang Penang. Sampai fastabbal muslimun, orang muslimun pakat duk bangkit, wal musyrikun wal yahudun, depa ni musyrik dan juga Yahudi ni depa duduk sekali. Depa pun pakat bangkit, hatta hammu an yatawathabu, depa ni duduk bertengkar. Kawan ni kata kat kawan ni kata kat kawan ni, awak yang hampa duk bela dia sangat pasal apa? Yang kawan ni pasal apa yang hampa duk marah sangat dekat dia? Hampa maki dia tadi, dia tak balas pun, yang hampa marah pasal apa? Awak dia bukan duk jadi ramai. Ada hak pegang meja pun ada, pegang kerusi pun ada, pegang cawan pun ada. Ada hak curi duit shilling pun ada. Ni pun cerita pendekar bujang lapuk ya. Nampak tuan-tuan? Falam yazalin Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhafidhuhum. Nabi bila tengok nampak nak celaru ni, Nabi terus tenangkan depa. Nabi kata hampa jangan duk bergaduh, hampa bergaduh pasal aku. Nabi kata, lah ni hampa duduk tenang-tenang, tak apa, hak minum silakan minum, hak makan silakan makan. Dia kata tak apa. Nabi pun kata apa? Aku Nabi kata, aku tak mau duduk lama, saya kalau aku duduk lama jadi pasal dengan hampa ni. Nabi pun pergi. Ketika mana Nabi pun terus naik keldai dia, Nabi terus pergi rumah Sa'ad bin Ubadah. Bila sampai di rumah Sa'ad bin Ubadah, Nabi kata kat Sa'ad, Nabi kata, alam tasma' ila ma qala Abu Hubab. Abu Hubab ni antara gelaran kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, pasal anak dia ada nama Hubab. Dia tanya Sa'ad, bila sampai rumah Sa'ad, wahai Sa'ad bin Ubadah, hang tak dengar ke tadi ni? Rumah dia dekat tak jauh mana. Hang tak dengar ke apa yang Abdullah bin Ubay duk kata kat aku? Hang tak dengar ke Abdullah bin Ubay duk maki aku? Tadi hang tak tahu ke tadi nak jadi ramai tadi tahun tu tadi ni? Dia tanya Sa'ad. Maka Nabi SAW terus Nabi cerita kepada Sa'ad, qala kadza wa kadza. Nabi kata kat Sa'ad, Nabi kata hang tahu dah Abdullah bin Ubay dia kata kat aku lagu ni, dia kata macam ni, macam-macam. Nabi cerita kepada Sa'ad. Qala Sa'ad, maka Sa'ad pun kata apa kepada Nabi? A'fu anhu ya Rasulullah. Sa'ad pun kata, ya Rasulullah, saya mewakili pihak Abdullah bin Ubay bin Salul, saya minta maaf. Nampak tuan-tuan? Kita main daripada Tanjung, contoh dia lagu tu lah. Masuk Sungai Burung ni, ada pula Samsing Sungai Burung duduk di pala jalan. Kan? Tahan kereta kita, kira nak rembuk kita apa semua, kita pun settle dengan dia, kita main rumah tu Haji kat Sungai Burung ni. Kita habang kata Haji, saya tadi main tahun tu ada orang tahan saya nak buh saya. Haji ni dia kata apa? Dia kata saya selaku orang Sungai Burung, saya minta maaf bagi pihak mereka ni. Lagu tu lah cerita dia lebih kurang. Maka dia kata kepada Sa'ad, Sa'ad kata kepada Nabi, wafsah. Sa'ad kata kepada Nabi, sabar banyak, tenang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi, dan demi Allah,
laqad a'taka Allahu alladhi a'taka, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada kamu apa yang sepatutnya diberikan kepada kamu. Makna dia apa? Allah Ta'ala jadikan kamu Nabi, memang betul dah, tepat dah Tuhan jadikan kamu selaku Nabi. Pasal apa? Pasal kamu boleh cool, pasal kamu boleh tenang, kamu ni orang kata apa pun kamu boleh relax, kamu boleh duduk senyum lagi walaupun orang nak buat apa kat kamu. Memang betul lah Allah Ta'ala pilih kamu menjadi Nabi. Walaqad istalaha, kalau kamu nak tahu ya Rasulullah, sebelum daripada kamu main ke sini, sebelum daripada nama kamu tersebar, sebelum daripada kamu menjadi Nabi dan Rasul, ahlu hadhil buhairah, kalau kamu nak tahu ni orang negeri ni, an yutawijuhu fayu'asibuhu bil isabah, orang dalam negeri ni depa ni sampai-sampai depa nak sepakat, depa nak bagi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, depa nak bagi kepada dia mahkota yang daripada Saban. Makna dia apa? Dia ni jadi tempat rujukan besar kepada orang dalam negeri ni. Sebelum kamu mai, sebelum nama kamu ni terkenal, sebelum kamu jadi tempat rujukan ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul satu orang yang disegani oleh orang dalam negeri ni. Apa masalah orang nanti jumpa dia, apa-apa persoalan orang nanti tanya dia, dia ni menjadi tempat rujukan kami, dia ni menjadi orang yang paling kami segan. Dia kata semua orang pakat kalau jumpa dia kira tak berani nak, orang kata apa, kalau bahasa ni dia kata nak lintas depan dia pun tak berani, segannya orang dekat dia ni. Falamma raddallahu dzalika bil haqq a'taka, ketika mana Tuhan mengutuskan kamu dengan kebenaran ya Rasulullah, syarika bidzalik, lalu dia pun berasa iri hati. Bila kamu mai, orang tumpu dekat kamu. Bila kamu mai, orang yang hak duduk duk agung kat dia, orang yang duduk duk angkat dia, duk bagi favor dekat dia, pakat jumpa kamu ya Rasulullah. Orang semua pakat mai rujuk kepada kamu. Tuan-tuan, cerita nak bagi mudah faham, imam lama, imam muda, yang tu ya. Boleh faham yang tu? Dulu imam lama, imam ni lah orang pakai segala-galanya. Sampai orang tanya tarikh kenduri pun orang jumpa dia. Haji, Tok Imam, kami nak tanya tarikh kenduri bila sesuai. Tok Imam tu kata sekian-sekian. Satu. Lepas tu kalau buat kenduri jangan lupa pi bagi kat Tok Imam sama. Ni, hak tuan punya rumah ni, kenduri ni, dia kata apa ni, hampa bungkus sikit tu bagi kat Tok Imam. Tok Imam lama. Bila Tok Imam lama, makin lama kan, mai Tok Imam baru, dengan gaya yang baru, dengan pakaian baru dan bacaan yang agak baru, dia mai pun dia buat cara baru, menyebabkan cara hak lama makin ditakuti oleh orang. Boleh faham tuan-tuan, makin ditakuti. Maksud dia bila Tok Imam lama orang tak pergi masjid. Pasal apa? Pasal Tok Imam lama bismillah saja pun dekat 3 minit setengah. Kena Tok Imam baru senapah ya bismillah tu, bismillahirrahmanirrahim, dengar pun berdesuk di dada ni. Alhamdulillahi rabbil alamin, dia baca macam tu pun kita hak naik motor beri pakai tukar tu brake disc kita ni, rosak motor kita mai sembahyang. Nampak tuan-tuan? Dia jadi macam tu. Bila jadi macam tu, yang hak lama ni berasa hati. Bila berasa hati dia mula dia nak jadi cerita macam ni. Macam itulah juga Abdullah bin Ubay ni. Bila dah saat kata kepada Nabi, bila dah dia tidak menjadi tempat rujukan kamu, orang pakat tak rujuk dekat dia, dan kamu orang pakat rujuk, maka dia pemula berbuat olah. Makna dia mula duk buat perangai, dia mula duk buat marah, dia mula duk kata kat kamu, dia mula macam-macam lah. Fadzalika fa'ala bima ra'aita, kalau kamu nak tahu apa yang dia buat kat kamu, yang itulah keluar daripada isi hati dia. Dia macam tu isi hati dia. Bila Nabi dengar macam tu, fa'afa anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun tak cakap banyak, walaupun kawan tu benci, walaupun kawan tu dengki, Nabi tak balas. Nabi kata apa? Fa'afa, Nabi terus memaafkan
Abdullah bin Ubay bin Salul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, kesimpulan daripada dua hadis yang kita baca ni, yang pertama, ikutlah Nabi. Ikutlah cara Nabi SAW. Cara macam mana ni tuan-tuan? Jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Yang tu bagus. Yang kedua, cubalah jadi orang yang adil. Cuba jadi orang yang betul-betul adil. Di mana orang yang adil ini, dia akan memperdamaikan di antara dua belah pihak yang sedang bertelagah, khususnya umat Islam. Kita bukan nak masuk mana-mana pihak, tapi kita nak jadi orang tengah, nak bagi selesai dua-dua ni. Duk bergaduh lama, duk caci lama, duk tak mau. Kita tak mau duk mana-mana pihak. Kita nak jadi orang yang adil. Yang ketiga, iri hati, dengki, boleh membawa kepada dendam yang boleh menghuru-harakan. Ingat tuan-tuan, dalam diri kita kalau ada perasaan iri hati, perasaan tak puas hati ke orang, perasaan dendam ke orang, kalau duk simpan lama-lama, dia akan jadi kesumat. Bila jadi kesumat, tuan-tuan sekalian, dia boleh membawa kepada huru-hara keadaan. Yang seterusnya, tuan-tuan sekalian, tidak semua manusia akan sepakat dalam sesuatu perkara, namun jangan sampai ketidakkesepakatan itu membawa kepada kehancuran dan kepada pecah belah dalam masyarakat. Tak sepakat, tak ada masalah. Jangan sampai bergaduh. Aku tak apa nak puas hati dengan pandangan hang, tak ada masalah. Hang buat mai pandangan hang, tak ada masalah. Jangan sampai tak sepakat tu menyebabkan kita bergaduh sampai pecah belah masyarakat. Agama tak ajar macam tu. Banyak pandangan tak ada masalah, agama suka, sebab orang bagi pandangan orang yang cerdik, orang yang boleh, dia duk asah otak dia. Tapi agama tak bagi supaya kita duk pecah belah sesama dengan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang terakhir, berlapanglah dalam setiap masalah yang datang kepada kita sebelum kita memulakan sebarang tindakan. Bila mai apa-apa masalah, tarik nafas dulu, bagi lapang dada, bagi cantik, baru fikir apa tindakan yang kita nak buat. Bukan terus buat tindakan. Kadang-kadang tindakan yang kita buat tu tersasar jauh daripada kebenaran, sekiranya kita melakukan tindakan sebelum daripada kita berfikir. Mudah-mudahan mukadimah ni bagi manfaat kepada kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita buka kitab Bahrul Mazi jilid 18. Bahrul Mazi jilid 18. Kita duduk dalam masalah yang kedua. Masalah yang kedua daripada cerita tentang syurga. Apa yang ada dalam syurga berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Yaitu bab majaa fi sifati syajaratil jannah. Yaitu bab yang telah datang pada menyatakan hadis yang menerangkan rupa pohon kayu yang ada di dalam syurga. Tuan-tuan, dalam syurga ni Tuhan jadikan satu pohon kayu kepada kita. Pohon kayu, pokok yang begitu besar, yang begitu rendang. Banyak besar mana pokok tu, rendang mana pokok tu, akan diperincikan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang apa yang kita buat atas dunia ni, kita boleh bawa ke syurga. Yang kita teringin atas dunia ni tuan-tuan, di syurga pun bakal ada belakang. Ustaz, derian musangking ada? Ada, bukan tak ada. Minta ya, dapat tak dapat yang tu lain kira. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Semua bakal ada. Kadang-kadang orang duk berhajat macam tu. Kan? Dia kata dalam syurga tak ada kau mi rebuih no. Hang tahu mana dia? Nampak tuan-tuan? Baik. Dia kata apa tadi? Ketahuilah kiranya ya saudaraku, di dalam syurga itu ada pohon kayu yang menjadi tempat untuk bersuka-suka orang, yang menjadi isi syurga itu. Tujuan Tuhan jadikan pokok tu untuk apa? Untuk orang nak boleh relax bawah pokok. Tuan-tuan, relax bawah pokok dengan bawah bumbung tak sama. Bawah pokok kalau kita duduk, sejuk dia tu tak sama macam bumbung hak kita buat. Walaupun bumbung redup yang sama, tapi sejuk tu tak sama. Dah nampak tak? Tak sama. Ni bawah bumbung duk berasa panas, tapi bawah pokok tuan-tuan sekalian, duduk bawah pokok lena sampai sembahyang asar pun tak ada. Nak abang kata redup sungguh. Baik, maka pohon-pohon kayunya itu ada besar-besar sebagaimana yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan atas yang demikian itu.
Maka hadisnya itu telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna fil jannati la syajaratin yasiru rakib fi zilliha mi'ata sanah. Dia nak abang kata besarnya pokok tu besar mana. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya telah bersabda ia, yakni Nabi, bahawasanya kata Nabi, di dalam syurga itu pohon kayu yang besar-besar yang boleh berjalan penunggang kuda yang berlari dengan tangkasnya di bawah naungnya kira-kira 100 tahun. Allahu akbar. Tuan-tuan, Nabi kata dalam syurga banyak pokok. Nabi kata satu pokok, nak habang kata besar tak besar, kalau start daripada tepi, kita bawa kuda yang begitu tangkas sekali, duk pacu kuda tu tuan-tuan, 100 tahun pun belum tentu habis pokok tu. Dengar dekat kaki balak tuan-tuan sekalian, dia kata boleh satu pokok ni, dia kata makan sampai mati. Satu pokok, tuan-tuan bayangkan kalau satu pokok besar tu, syurga besar mana wallahu alam, memang tak boleh nak bayang. Satu pokok pun 100 tahun perjalanan. Tu bukan berjalan duk lenggang-lenggok apa nama, dah naik kuda bakal tak berhenti, RNR pun tak ada. Kuda tu kira lapak lagi duk tibai kuda tu dahaga lagi duk henyak bagi cepat sikit. 100 tahun tengok tak habis lagi pokok ni. Tuan-tuan, hatu tu Allah boleh buat rumah cukup syok. Kita potong baru gaya nak buat apa nama tiang rumah. Nak buat tiang rumah 150 lah. Mati dulu baru naik tiang. Tak dan. Baik, kata Abu Isa At-Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Anas bin Malik dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Katanya lagi bermula ini hadis yang sahih. Allahu akbar. Hadis sahih. Tuan-tuan nak kata apa? Mana ustaz pemohong ada ke syurga besar sampai 100 tahun? Ini hadis sahih. Nak kata apa? Bukan saya kata, Nabi kata. Boleh faham tuan-tuan? Baik. Dan dia kata apa lagi? Masalah naungan ataupun bayang-bayang. Naungan tu tempat teduh, bayangan pokok tu. Naungan pohon kayu itu di dalam syurga sangat lanjutnya. Makna dia sangat luasnya. Lanjut tu luas lah. Nak abang kata luas sungguh. Maka tentulah lanjut dan panjang naungannya itu daripada besar pohon kayunya itu. Kalau dah benda tu pun besar, mana dia pokok pun besar lah. Demikianlah yang tersebut di dalam hadis seumpama yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal fil jannati syajaratun yasirur rakib fi zilliha mi'ata amin la yaqta'uha wa qala dhalika zillul mamdud. Zillul mamdud ni ayat daripada surah Al-Waqi'ah. Itu diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Sa'id Al-Khudri. Tuan-tuan, Abi Sa'id ni siapa dia? Kita dah cerita selalu lah. Abi Sa'id ni kalau di Jalan Baru tuan-tuan pernah ikut kuliah saya dah abang. Abi Sa'id ni dia sahabat Nabi yang ketika mana dia pernah membacakan suratil Fatihah sebagai jampi kepada ketua kumpulan badui yang kena sengat binatang padang pasir. Jampi ni tuan-tuan boleh, bukan tak boleh, tapi jampi yang berdasarkan kepada Quran, berdasarkan kepada hadis Nabi, yang tu boleh. Tapi kalau duk guna jampi hulu balang hitam ke apa, yang tu tak mau. Aku suruh hulu balang hitam belakang rumah aku apa semua dengan berkat la ilaha illallah, dia memang dia takik kepala kita mati cuma aku tu ya. Tak ada hulu balang hitam ke apa, tak ada. Yang betul dah macam mana? Jampi menggunakan ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang menjadi ruqyah, ayat-ayat ruqyah, ayat jampi ni apa? Suratil Fatihah. Tuan-tuan baca hak tu. Pasal Abu Sa'id dia baca yang tu. Bila dia baca yang tu tuan-tuan sekalian, alhamdulillah ditakdirkan dan diizinkan oleh Allah, lega ketua Puak Badui ni. Bila lega-lega, mereka pun bagi 2 ekor kambing kepada dia sebagai upah. Dia bawa balik 2 ekor kambing. Bila bawa balik, sahabat Nabi ada 2 kumpulan. Hak seorang dia kata kira nak sembelih ya, kira duk cari pisau Victorinox ya, kira nak sembelih ya. Hak seorang lagi
kumpulan kedua pula dia kata tak boleh. Yang ni cerita ni kena rujuk kat Nabi dulu. Mana boleh hang duk pergi baca ayat Quran, tiba-tiba orang bagi upah kat hang, kita nak makan pula. Tak boleh, tak boleh. Kita nak kena rujuk kat Nabi. Nabi pun sampai, dia tanya Nabi. Nabi pun membenarkan tindakan Abu Sa'id Al-Khudri, dan Nabi pesan, yang di kaki jangan lupa tinggal kat aku. Nabi kata. Hadis-hadis Nabi. Tuan-tuan kata mereka ustaz tang kaki, hadis Nabi tuan-tuan. Nanti kita akan baca. Kalau tuan-tuan tak percaya, saya buat main kaki kambing, katok kepala tuan-tuan. Oh tak percaya, duk kata melawak semua, payah. Tuan, Nabi suka tuan-tuan. Baik. Itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Baik, dia kata diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, di dalam syurga itu ada satu pohon kayu yang besar yang boleh berjalan penunggang kuda dengan memecut kudanya yang tangkas menjajahi bawah naungnya ataupun bawah bayangnya itu, pohon itu selama 100 tahun yang tidak terhabiskannya perjalanan dan jajahnya. 100 tahun pun belum tentu habis. Tuan-tuan, ni kuda ni, kelajuan kuda. Tambahlah hari ni kalau ada kereta hak laju, try bawa pergi tengok. Nak tengok macam mana, sampai tak sampai 100 tahun. Dan sabda Nabi SAW, itu naungan yang panjang sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Dalam Quran kan ada wazillim mamdud, atau ayat tu daripada suratil Waqi'ah. Kata Abu Isa Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi gharib. Dan ada tersebut di dalam Targhib wa Tarhib akan riwayat Ibnu Abbas menerangkan az-zillil mamdud itu dengan katanya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada Nabi SAW, kata Nabi, az-zillul mamdud syajaratun fil jannah ala saqin qadri ma yasiru rakib al-majaddu fi zilliha mi'ata amin fi kulli nawahiha fayakhruju ahlul jannah ahlul ghurf wa ghairihim fayatahaddathuna fi zilliha qala fayashtahi ba'duhum wa yadhkuru lahwa dunya fayursilullahu rihan minal jannah fataharraka tilka syajarah bikulli lahwin kana fid dunya. Antara nama pokok ataupun nama naungan tu disebut sebagai zilli mamdud. Baik, zilli mamdud ni apa? Ni Ibnu Abbas dia bagi perincian. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW yang nama dia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas dia kata apa? Dia Ibnu Abbas ni tuan-tuan, Abdullah Ibnu Abbas, dia ni merupakan mufassir, orang yang mentafsirkan Al-Quran pada zaman Nabi SAW. Bila turun ayat Al-Quran, sahabat dia tak apa nak faham ayat Quran ni cerita tentang apa. Mula mereka akan refer kepada Nabi, mereka jumpa Nabi dulu. Bila Nabi tiba tak jumpa, mungkinlah hari itu Nabi ada pergi mana-mana, mereka jumpa Abdullah Ibnu Abbas, mereka akan pergi jumpa dia, mereka akan tanya Abdullah Ibnu Abbas, wahai Abdullah Ibnu Abbas, apa ayat Al-Quran ni makna dia apa? Kan ayat Quran Tuhan kata wazillim mamdud, apa makna ayat ni? Maka Abdullah Ibnu Abbas dia akan menerangkan dan mentakwilkan ayat tu apa makna dia. Tuan-tuan, kehebatan dia main daripada mana? Yang pertama, main daripada dia bersungguh-sungguh duduk dengan Nabi. Ni, dia mengaji dengan Nabi. Yang kedua, keberkatan doa Nabi SAW ketika mana dia tengah duduk kecil, dia tengah kecil. Antara doa Nabi, ada hadis kata apa? Abdullah Ibnu Abbas ni pernah ditahnikkan oleh Nabi. Ditahnik ni apa tuan-tuan? Tahnik ni asal dari perkataan hanik. Hanik di langit. Nabi pernah makan kurma, Nabi kena buang sikit cabisan kurma, Nabi buat masuk dalam mulut Abdullah Ibnu Abbas, dan Nabi main-main bawah langit tu. Yang tu untuk budak kecil lah. Kita hak besar ni tak boleh. Kan bawa masuk langit pun tak jumpa dah, gelap si dah. Tak boleh terserobak kat orang tua-tua. Budak-budak. Lalu di situ Nabi baca apa? Ini doa yang Nabi baca kepada Abdullah Ibnu Abbas. Dan hadis ni adalah riwayat Imam Tirmizi, kita pernah sebut di kuliah kita di IPD Barat Daya. IPD ni apa dekat ni, malam esok insya-Allah ada, tapi benda tu dah lepas lah, kita cerita tu. Nabi pegang Abdullah Ibnu Abbas, Nabi bacakan kepada dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa dia. Bagi kita, kalau orang panggil kita untuk nak tahnik, kita ni rajin main ke masjid ke apa, orang tengok kita kata, haji saya baru dapat cucu je,
Kan tengok cucu, oi baru lagi haji, saya nak minta belah mulut. Haji ni balik-balik ambil kapak dia main belah anak tu. Tu haji ni pun haji kapak nama dia. Tak makna dia apa? Dia belah mulut. Panggil haji tu nak buat macam mana? Buat tu ambil sikit kurma, buh. Air Zam-Zam Ustaz? Boleh air Zam-Zam, tak ada masalah apa. Saja nak ambil saleh yang ada pada haji tu. Kan? Haji tu duk main masjid selalu, tak pernah kata ke orang. Nak cari orang-orang yang saleh, tuan-tuan sekalian. Bukan cari ustaz. Setengah orang nak pergi belah anak, nak pergi belah cucu ni pergi cari ustaz. Ustaz ni masyhur pada nama je, mungkin orang kenal dia, tapi belum tentu soleh. Boleh faham tuan-tuan? Orang yang soleh belum tentu ustaz. Hak kaki main semayang di masjid apa semua, ustaz pun jarang main semayang di masjid. Nampak tuan? Dia kira lah khutbah duk hantam orang, suruh main masjid, dia pun tak nampak muka pun. Contoh dia lagu tu lah. Yang pasti bukan Ustaz Luqman. Boleh faham tuan-tuan? Dah orang hak soleh ni, orang rajin main ke masjid, orang yang rajin bersedekah, orang rajin puasa sunat, kata ke orang pun tak benar, dia ni senyum selalu, orang kata dekat dia kena, dekat dia tak ada masalah apa, bila orang marah dekat dia, dia balas dengan senyuman, satgi dia tahu kata orang marah, dia pergi jumpa, dia pergi minta maaf. Ni orang yang soleh. Kita pergi dekat dia, kata haji, saya dapat cucu, nak minta sikit haji belah mulut. Dia kata boleh, tak ada masalah apa, cuma aku tak tahulah benda apa aku nak kena baca. Kita buka balik hak kita tulis malam ni. Tak orang buka, tengok YouTube. YouTube lah berkat doa. Ada tengok apa haji baca doa ni. Oh, baca doa ni cantik lah. Allahumma faqihhu fid din. Kalau anak tu anak lelaki. Hu tu maksudnya lelaki. Kalau perempuan, Allahumma faqihha fid din. Ya Allah, fahamkan dia kepada agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan bagi ilmu kepada dia. Alimkan dia dalam bab Al-Quran ni. Itu doa yang dibacakan kepada Abdullah ibn Abbas. Berkat dengan doa Nabi, Abdullah ibn Abbas menjadi mufassir, pentafsir kepada ayat-ayat Al-Quran. Boleh faham tuan-tuan? Itulah yang hadis Nabi cerita macam tu. Tuan-tuan nak tambah ayat apa doa hak lain apa semua, Allahumma barik lana fima razaqtana apa semua, yang tu pun tak ada masalah, pasal nasi daging dah tersedia untuk kita. Kan? Belah mulut pun tuan-tuan bukan macam belah mulut dulu tak ada apa, belah mulut depa bagi tapai yang sebungkus balik kat tu haji ni. Lah ni jangan sebelum belah mulut duk nampak tu dengan kambing golek apa semua, acara belah mulut tapi kambing golek dia letak di hadapan rumah. Tuan-tuan, zaman lah ni. Allahu akbar. Tak apalah, balun bila kambing golek tak ada masalah apa. Cuma jangan duk pi pegang kambing golek tak ada basuh tangan, pi belah mulut budak ni pakai teriak, duk isuk, pecah mulut dia habislah panas. Baik, tuan-tuan boleh faham tuan-tuan? Gelak-gelak juga ibarat tak faham, masalah lah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik, Ibnu Abbas dia kata apa? Yang kata az-zilli mamdud itu makna apa? Yang kata pohon di syurga tu makna macam mana? Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, nama dia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita jarang bubuh nama Abbas ni, kan tak? Jarang kita bubuh. Cucu nama apa? Nama Abbas. Ada ke nama Abbas? Mi Abbas boleh lah. Mi Abbas dia kata. Kan? Jarang kita bubuh nama Abbas ni. Kita bubuh lah tuan-tuan. Sempena ambil nama sahabat Nabi SAW. Katanya, kata Abdullah ibn Abbas, bermula bayang-bayang yang lanjut itu, bayang-bayang yang panjang itu, iaitu satu pohon kayu yang di dalam syurga, yang berdiri di atas batang yang besar. Kadar boleh berjalan penunggang kuda yang dipecut pada naungannya 100 tahun, yang tidak boleh meratai sekalian pihaknya. Tak boleh. Kalau pecut kuda pun nak pusing pokok tu, tak ada nak habis 100 tahun tuan-tuan. Nak abang kata besar sungguh. Yang kata pokok tu tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Queens Bay sudahlah, kaki Queens Bay ni tahulah pergi. Nak berjalan tu pun, saya ni sepanjang duk Pulau Pinang ni 2010 sampai ke Queens Bay pergi sekali ya. Naik turun duk main kot tu ya. Betul nu sana jauh lagi tu saya duk pergi lah abang kawan tu sah. Entah, dah bukan nak kata kita bukan kaki Queens Bay. Kalau ada motor dalam Queens Bay saya naik pusing dah. Masalah nak kena berjalan kaki. Hak tu pun tak larat nak berjalan. Ni pula nak berjalan keliling pokok hak 100 tahun tu. Dah. Apa nama? Alok Stang apa? Aman Central ke apa? Aman Central dia Alok Stang tu. Orang balik pulau pi 6 kali lah. Saya pun balik-balik di sana. Orang perempuan duk ajak, kata aku tak berani tu. Tengok kiri kanan tu pun sikit punya panjang lagu tu. Nak berjalan pun pakai lengah lutut tuan sekalian. Hak tu baru Central ataupun supermarket. Ni pokok kayu hak Tuhan buat lagi besar daripada tu. Allahu akbar tuan-tuan.
Dulu apa dulu? Sogo ke apa paling besar. Lah Sogo pun jadi kecil dah ni, kan? Tempat lain pula besar. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia kata maka keluar ketika mana daripada pohon kayu tu, maka keluar ahli syurga, orang-orang yang di dalam bilik-biliknya dan lainnya, pergi ke bawah naungan kayu itu. Makna dia apa tuan-tuan? Dalam syurga dia ada bilik-bilik. Tepi pokok kayu tu dia ada bilik-bilik. Hak tu untuk orang syurga punya duduk dalam tu. Satgi dia akan keluar ramai-ramai daripada pokok kayu tu, daripada bilik tu dia akan pergi duduk di salah sebuah tempat untuk apa nama, naungan pokok kayu. Dia tentu kalau bahasa kita macam pot lah, pot. Pot ni apa orang panggil? Tempat duk lepak lah. Kalau kita pot lah, tuan-tuan tahu lagi, tuan-tuan kata pot tin tu pula. Tempat duk lepak lah, duk relax, tuan-tuan. Hajat zaman tu ada. Ni syurga tuan-tuan. Bukan atas dunia. Walaupun kita kaki lepak atas dunia pun dia dengar-dengar cantik balik, dia kata di syurga pun ada. Dia kata oh nampak sangat, kata aku ahli syurga tu, dia kata tu. Boy, Allahu Akbar. Tadi tuan-tuan kata sunnah pula dah. Ni cerita bab syurga. Tadi tuan-tuan pandai pula kata alhamdulillah ustaz, saya nasib baik jumpa ustaz. Kalau ustaz tak baca hadis tu malam tu, saya lah ni tak duduk dah di kedai-kedai makan ni. Pasal apa? Pasal dengar hadis tu kata ahli syurga, saya pun duduk tang tu. Kok dapat di sana tu saya boleh duduk tempat macam tu. Oh banyak cantik muka. Tak ada agama tak ajar itu. Baik. Dia kata apa lagi tuan-tuan? Dia kata pakai duk keluar ramai-ramai kan? Keluar. Lalu berbual mereka itu di bawah naungnya itu dengan bermacam-macam bualan jenaka dan macam-macam cakap yang menyukakan hati. Allahu Akbar tuan-tuan. Pakat duk berjumpa ni, duk menyembang, duk bergelak, duk geletek hang aku apa semua, duk melawak. Kan? Waktu tu tuan-tuan, depa tak sibuk dah dengan mengaji. Depa tak sibuk dengan kuliah dah, tak ada dah. Angkat tangan, malam ni tak pergi kuliah Ustaz Luqman. Kuliah apa mana ada kuliah dah, waktu tu dalam syurga dah. Kan pipi keluar-keluar, hari ni tak dengar azan pun awak Sungai Burung Tok Bilal tak ada. Duk dengar azan, apa tak gaduh semayang dah waktu tu. Tak gaduh dah tuan-tuan sekalian. Kira hang duduk, tuan-tuan duduk selama-lamanya relax ya tuan-tuan sekalian. Kira menyembang ni duk melawak pun jadi seronok waktu tu. Dan nampak tak? Allahu Akbar. Baik. Dan dia kata apa lagi? Dia kata katanya, maka di dalam hal itu datang ingin setengah mereka itu dan ingat akan mainan-mainan di dalam dunia. Bila tengah duk menyembang-menyembang, teringat atas dunia dulu. Kan? Teringat. Dan dia kata apa? Maka diutus Allah Ta'ala akan angin bertiup sepoi-sepoi daripada syurga itu. Lalu bergerak-gerak pohon itu dengan mengeluarkan semua main yang di dalam dunia dulu. Tengah duk menyembang-menyembang, duk kata kita dulu kalau waktu macam ni duk main golf noh. Kata lagu tu lah. Ni kira golf yang hak kaki semayang punya lah. Tengok-tengok angin sepoi main-main duk bergerak-gerak pokok jadi padang golf. Ni syurga tuan-tuan. Dia bukan cerita Transformers. Syurga ni. Kan atas dunia dulu duk main golf, tiba-tiba angin sepoi-sepoi main duk bergerak-gerak di apa nama di pokok-pokok tu. Pum kata, tak pum tu saya bunyi lah. Maksud duk jadi satu hamparan padang golf ni, hang main sampai puas. Ya Allah, teringat atas dunia nak main apa? Tuan-tuan nak apa lagi tuan-tuan? Teringat atas dunia, waktu dulu saya ni kaki ketuk gendang raya punya orang kan. Tiba-tiba angin main satu gendang raya yang sebesar Jabatan Kerja Raya punya. Tuhan buat bagi kau hang main sampai mati. Tuan-tuan nak apa lagi? Allahu Akbar. Nampak tak? Hak mana kaki ikan telah kan teringin ikan ya, satu lot besarnya Tuhan bagi ikan pula duk renyih duk babai duk babai kita macam tu. Nak apa lagi? Boleh faham tuan-tuan? Tuan-tuan gelak juga ni, hadis ni disebut ni, bukan melawak ni. Ni bukan cerita 1001 malam ya. Saya kira dia tanya pula, Ustaz kalau atas dunia tu saya kaki main nombor ekor macam mana Ustaz? Ada kedai hang tanya tu pula. Tu tak duduk dalam syurga, tu api neraka. Nanti malaikat akan duduk di kaunter tu, nombor berapa? Nak makan balon hang macam tu ya. Ya Allah, apa tanya? Ada orang nakal ni, dia ada pikot tu, di otak dia pikot tu. Ya Allahu Akbar. Baik. Dia kata apa lagi tuan-tuan? Dia kata maka diutus Allah Ta'ala akan angin bertiup sepoi-sepoi daripada syurga itu, lalu bergerak pohon kayu itu dengan mengeluarkan semua mainan yang ada dalam dunia. Masalah pohon kayu syurga itu berbatang besar dan cukup merendangnya
cukup ada dengan daun-daun dan dahan-dahan, dan batangnya bagus warnanya, iaitu semacam warna emas yang bersinar-sinar dan licin berkilau-kilau rupanya. Pula dah hak curi balak tadi, dia kata hak ni kuih kasar, dia kata hak tadi dah lah besar pokok kayu tu, cantik punya duk potong, tengok-tengok pokok kayu tu pula batang dia tu licin macam meh, dia kata. Tuan-tuan, nak apa lagi tuan-tuan sekalian, nak apa lagi? Baik, dan batangnya sangat bagus warnanya itu, semacam warna emas bersinar-sinar dan licin berkilau-kilau rupanya. Demikianlah datangnya khabar sebagai yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min dhahab. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma fil jannati, Nabi kata apa nak, yang nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada di dalam syurga itu satu pohon kayu melainkan batangnya daripada emas, yakni warna batangnya itu sebagai warna emas yang licin, yang bersinar-sinar dan juga kuning. Tuan-tuan, nak apa lagi? Pokok kayu tu pun cukup punya cantik dah. Bukan ada apa pun, pokok kayu tu saja tempat lepak aja, tu pun cantik tak sangka dah. Baik, kita baca sikit kita sekarang, kita nak apa habis apa. Baik, sikit kita baca. Satu lagi hadis yang menunjukkan atas yang demikian itu, ada tersebut ia di dalam Targhib wa Tarhib, iaitu katanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati syajaratan juzu'uha min dhahab wa furu'uha min zabarjad wa lu'lu' fatahubbu laha ar-rih fatastafiq fama sami'a sami'un bi sauti syai'in qatta aladha minhu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di dalam syurga itu pohon kayu yang batangnya daripada emas dan dahan-dahannya daripada zabarjad dan lu'lu'. Lu'lu' dan zabarjad ni makna dia permata, permata dan manikam, makna dia macam tu. Tu zabarjad bahasa Arab tu. Lu'lu' pun sama, permata makna dia. Supaya elok rupa nampaknya, tuan-tuan, pohon kayu tu pula di dahan dia tu Tuhan buat letak zabarjad dan juga lu'lu'. Maka bertiup angin baginya, maka berbunyi ia akan bunyi yang bagus. Allahu Akbar. Nak apa lagi tuan-tuan? Angin tiup pokok tu, buat keluar bunyi pula pokok tu. Tuan-tuan nak bunyi apa? Kan? Bunyi semua. Kira dengar bunyi tu memang bunyi yang paling seronok sekali. Kan kita dengar pun tenang ya. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Dia orang macam ni, orang yang pandai seni, dia tahulah bunyi macam mana. Kan kadang-kadang dengar bunyi ayak tu. Dia duduk tepi air terjun, dia dengar bunyi, oh dia kata bunyi ni cantik. Kita tak erti, kita kata bunyi air terjun ni cantik apa? Nampak tak? Kadang-kadang orang hak kaki lukis punya, lukisan apa? Abstrak kaki tulisan. Dia lukis lagu tu punya, kita tengok-tengok hak ni macam mana aku 2 ton punya duk. Tapi dia pandai, dia boleh tahu, dia boleh tengok kiri kanan, dia tengok. Kita ada buat pombang-pombang lagu tu, balik sakit kepala. Apa punya lukisan, tanya ada apa dia ni lukisan ni, dia kata tak mahal, dia kata kalau kata tak ada frame, dia kata kalau lukisan saja kalau buh satu warna dalam 3,400 contang lagu ni ya. Kita kata dia kata ni bukan contang, ni lukisan abstrak. Oh kita arti kita. Tuan nampak dah, kadang-kadang orang duk lukis tu, kita duk tengok apa dia cuba lukis, kita tak nampak apa pun lah. Kalau dia bubuh badak sekok ke tang tu, kita tahu oh lukisan badak ni dah, kita pun tak tahu tentang apa dia tulis. Ya Allah tuan-tuan. Jadi orang-orang yang suka kepada seni-seni, inilah tempat dia. Angin tu dia tiup pokok tu, dia bunyi pokok-pokok tu, dia jadi tenang kat diri dia tu. Allah mengeluarkan bunyi yang bagus. Maka tiada didengar oleh orang-orang yang mendengar ia suara sekali-kali lebih sedap bunyinya daripada tu. Orang lain tak dengar. Suara dia tuan-tuan, itulah suara paling sedap yang dikeluarkan oleh pohon ni. Baik. Tajuk yang baru, bab majaa fi sifatil jannah wa na'imiha. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan sifat syurga dan nikmatnya. Kita akan cerita pada bulan depan insya-Allah. Kita berhenti dekat itu tuan-tuan. Kesimpulan daripada apa yang kita mengaji malam ni. Yang pertama, siapa yang Allah Taala pilih dia. Mudah-mudahan Tuhan pilih kita menjadi ahli syurga. Maka di sana kita akan berjumpa dengan satu pohon yang cukup besar.
Satu pohon yang cukup besar Allah Ta'ala bagi. Pohon tu, besarnya pohon tu, satu, banyak pohon tuan-tuan, tapi satu pohon yang Allah Ta'ala bagi kat kita, perjalanan untuk kita nak keliling pohon tu 100 ton pun belum tentu habis. Ingat, dalam surga ada pohon, ada pokok. Satu. Yang kedua tuan-tuan sekalian, di bawah pohon itulah menjadi tempat untuk kita berjumpa sama-sama ahli syurga. Kan, duduk dalam bilik dah hari dah boring tuan-tuan. Duduk dalam syurga tak pernah boring. Benda apa nak semua terlintas main je. Kan, lepas tu dah keluar daripada bilik, jumpa kawan-kawan, pergi duduk kot lah, ada kerusi ke apa kata tu, tak cerita pada hadis. Tapi duduk bawah naungan pokok tu, duduk teringat, atas dunia dulu kalau ada permainan ni waktu lah seronok, tiba-tiba Tuhan hantar main. Tuan-tuan nak apa lagi? Allah teringin ya Tuhan hantar main tuan-tuan. Yang ni yang kata syurga. Siapa nak dapat? Orang yang atas dunia, yang tak pernah duduk relax, tak pernah berehat, yang tak pernah tuan-tuan sekalian ada masa ruang. Dia biarkan masa tu sia-sia. Orang hak macam ni tuan-tuan, dia akan dapat syurga. Hidup dia ni habis dengan agama. Hidup dia ni setiap masa ada manfaat dia untuk akhirat tuan-tuan. Dia ni akan memperolehi yang dikatakan keadaan yang kita sebut hadis tadi. Boleh faham tuan-tuan? Ambillah masa tu. Di sana tu nak relax, banyak di sana tu. Tak gaduh sembahyang, tak gaduh apa di sana tu. Tuhan dah tunjuk kat kita dah di sana tu. Atas dunia ni sibuklah. Atas dunia pilah cari masjid, pergi mengaji. Atas dunia pilah tuan-tuan sekalian buat amal ibadat, bagi banyak, baca Quran, mangkit tengah malam, bagi awal sikit tuan-tuan. Sikitkan tidur kita. Bersepah nu di syurga tu tuan-tuan. Tidurlah puan-puan. Di syurga tu nak menyembang dengan kawan, sembanglah puan-puan. Bini pun tak ingat dalam bilik Pasal dia pun ada kawan dia nak sembang dia. Dia pun tak keluar pada pintu syurga. Tengah malam lah kot. Walaupun lah syurga dah, bini pun tak ingat Pasal dia pun tak kira tengah malam ke apa, tak ada. Tuan nampak dah, atas dunia ni buatlah amal tuan-tuan. Beramal lah. Jangan jadi insan yang rugi. Cubalah menghindarkan diri kita daripada buat benda-benda yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, sebelum daripada tu sini ada satu pengumuman. Ni majlis ilmu yang menjadi salah satu medium dakwah di Pulau Pinang. Ni malam ni pun antara